Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Borak-Borak Bijak edisi Agree to Disagree. Bila kita kata agree to disagree, maksudnya kita sembang untuk gaduh hari ni. Tapi macam biasalah, kita gaduh-gaduh manja. Sebab dekat sini konsep kita adalah tak ada yang betul, tak ada yang salah. Yang penting kalau kita kita berdebat secara sihat. Yalah, sebab malam ni kita nak bincangkan satu topik yang memang selalulah orang kata menjadi peperangan di rumah. Dia kata ni, dia kata tu, dia kata gini, dia kata gitu. Kita hari ni kita ada beberapa generasi yang akan berdebat. Ya, dengan kita ada generasi sedikit otai. Okey, sedikit je lah otai ni tu versus generasi bau-bau Gen Z. Mana satu sebenarnya yang lebih relevan? Jangan lupa kalau korang tim Fahrin Ahmad, you kena spam colour biru. Kalau you tim Abang Fahrin, you memang kena spam colour biru. Kalau you tim Saranca, you spam colour merah. Sebab bibir kita hari ni colour merah. Okay, so korang kena spam colour merah. Dah jawab salam. Waalaikumsalam. Bagus ni jawab salam. Orang lain tak jawab salam pun. Okay. Tapi macam biasa sebelum kita mulakan kita punya stream, bijak tidak menyokong sebarang komen yang berunsur provokasi, pemulihan cyber, lucah dan sebagainya. Sebab kita dekat bijak ni ada hak untuk ban mana-mana pengguna yang melanggar peraturan. So, hari ni kalau korang nak turut berdebat dengan kita, sila berdebat dengan berhemah. Ya? Jangan buat perangai. Okey. Jadi jangan lupa juga kalau you pergi ke social media bijak, lagi-lagi kalau pergi ke rumah Reels tu, boleh join kita punya community group chat. Okey, dekat mana? Pergi dekat rumah Reels punya account, korang pergi profile. Dekat profil atas tu dia akan ada satu macam gambar chat kat situ. Dia tunjuk perkataan bijak. Tekan kat situ terus join kita punya community group chat. Sebab apa? Sebab all the latest updates, all the news, semua kita akan update dekat sana. Kalau ada habuan ke, ada hadiah ke, ada event ke, kita akan update dekat sana ya. So korang standby sahaja. Okay. Dan juga macam biasa boleh kita join kita punya bijak kalau siapa-siapa, sebab hari tu ini dah bulan apa? Ini dah bulan 7 kan. Ada setengah orang memang nak renew. Siapa yang dah nak kena renew road tax and insurance, sila komen sekarang. Hello, share lah live ni. Kalau selagi tak share, kita tak boleh nak start live ni. Sebab takkanlah kita nak start live ni dengan berapa orang ni je. Tak maulah. Share dulu live ni dekat kawan-kawan you. Share dulu live ni dekat adik-beradik you. Sebab malam ni, tapi kalau korang ada pasangan kan, kalau korang ada girlfriend suka minta-minta, kau ada boyfriend macam red flag, kau share lah ni dengan orang. Hari ni kita nak cerita pasal rahsia lah. Kejap lagi hantar siapa-siapa red flag dalam hidup korang, yang green flag dalam hidup korang, korang hantar sekarang. Aku nak tengok dia orang nak berdebat ke tak dengan kita malam ni. Sebab topik kita hari ni memang best. Okay. Dan malam ni giveaway kita adalah hadiah yang kita dah lama tunggu. Ingat tak? Kita dah bawa berapa minggu? Kita dah bawa 2 minggu dah hadiah tu. Sebab korang tak berjaya unlock lagi kita punya milestone. Tak baik tau. Sunyi soundbar tu. Sunyi soundbar tu memang teringin nak dia nak keluar bunyi dia. Tapi tak ada orang pasang sebab dia masih lagi dalam kotak. Tak ada orang menang lagi. So make sure today korang reach the milestones so that kita finally boleh bagi kita punya hadiah yang kita dah carry forward tu. 2 kali dah kita carry forward. Okay. And please remember, hari ini kita ada guest-guest yang menarik. Siapa yang tengok video promo kita, mesti korang tahu kan siapa guest kita pada hari ini. Okay. Hey, cepatlah share live ni. Kita nak ajak lagi ramai-ramai orang masuk. Sebab kalau orang tak ramai, kalau orang tak masuk, aku akan bertukar jadi Annabelle. Korang nak I bertukar jadi Annabelle ke? Tak nak I bertukar jadi Annabelle kan? Baju aku dah macam Annabelle dah hari ni. So, cepat share. And then kalau boleh, hantar link ni dekat grup-grup WhatsApp korang. Hantar link ni dekat korang punya grup-grup yang ada bos-bos ke. Sebab hari ni kita akan cerita pasal, banyaklah juga isu kita pasal duit. Siapa yang selalu gaduh pasal duit, pasangan korang dekut tu, share link dia. Link live ni dekat dia. Bagi dia tengok. Sebab hari ni memang topik kita panas. Topik kita adalah hangat. Okay, siapa yang dah masuk tu dah boleh spam like macam tu. Sebab kita punya milestone mesti tinggi hari ni. Okay, so
korang kena make sure milestone tu reach. Kalau tak, kita punya soundbar tu akan drag lagi ke minggu-minggu yang depannya. Kita rasa kamu jangan goyang, goyang, goyang. Kamu kena tenang, tenang, tenang. Kalau kamu panik, nanti apapun terjadi. Siapa tak goyang bila ada roadblock? Aku yang tak try pun boleh jadi goyang. Tapi kamu memang tak boleh goyang. Sebab kalau kamu goyang, siapa nak try? Aku tahu Rotex dah lama expired. Aku tahu kau terlupa nak beli. Assalamualaikum dan apa khabar semuanya yang sedang menonton Bijak live stream. Anda sekarang bersama saya, Abang Bijak, yang akan menemani Kakak Bijak pada malam ni bersama tetamu jemputan kita, Fahrin Ahmad, sebentar saja lagi. amazing. Adakah awak ni sebenarnya Abang Bijak? Sayalah orangnya, Sarah. Yang setelah lama saya tunggu, yang tangan awak lama betul dekat skrin tadi. Ya. Sebab tak tahu timing. Sebab saya tunggu, mana muka dia? Lama betul tangan dia menjadi rama-rama di lens. Biasalah nak buat surprise sikit. Sihat, Sarah? Sihat, Alhamdulillah. Akhirnya Kakak Bijak dah takkan seorangan. Kita dah ada peneman malam ni. Abang Bijak akan menemani anda sehingga pukul 10 malam ini bersama Kakak Bijak. Oh, wow. Tapi nampak Abang Bijak macam rancak bergoyang-goyang di social media Bijak. Biasalah, Sarah, cek makan. Oh, cik makan? Ya. Okey. Saya cek makan dengan cara bergoyang lah untuk anak-anak. Oh, mudah Mudah. Biasa zaman sekarang. Senang buat duit. Goyang-goyang. Zaman sekarang, Cari Sarah. makan. Okey, tapi ada tak Abang Bijak datang ni nak share apa-apa? Sebab kita dah beberapa episod dah ni Abang Bijak tak pernah munculkan diri. Sarah, Ya? sebagai kakak bijak kan, Ya? Sarah pun tahu apa agenda kita malam ni. Malam ni kita akan fight. Oh. Dah start panas Dah start panas Ha. Selain daripada kita, sebelum kita panas dengan fight tu, apa lagi yang Abang Bijak nak cuba sampaikan diorang Abang Bijak? Kepada semua yang sedang menonton sekarang ni, anda boleh sign up bijak secara percuma. Tapi rotek saya lama lagi nak expired. Jangan risau. Tak, saya jadi orang tu. Tapi Rotex I lama lagi nak expired. Kakak bijak, jangan risau. Korang boleh early sign up. Dan bijak akan remind bilakah rotek dan insurans kereta anda akan tamat. Senang ceritalah. Abang bijak akan jadi reminder anda. Senang cerita. Nampak ada dua senang cerita. Abang Bijak akan call diorang ke jadi reminder? Ya. Oh, wow. Saya pun tak pasti cara dia. Tapi memang akan remind lah. Okey. Senang cerita masalah hidup soft. Okey. So tak adalah terlupa nak review rotek insurans kenderaan anda. Okey, betul. Kan? Korang boleh je sign up bijak awal-awal. Dan paling penting, ianya adalah percuma. Okey. Tak ada apps. Layari laman sesawang bijak.com saja, Oh, Sarah. wow. Okey. Apa laman sawangnya? bijak.com. Baiklah. Nampak tak? Punya nak pastikan benda tu. Tapi nampaklah macam maklumat yang Abang Bijak cuba sampaikan. Ya. Yang penting faham. Yang penting faham. Yang Kan? penting ada dialog, fight dialog tadi macam Betul. kita dah berbalas-balas. Supaya orang faham lah konsep dia kat situ. Betul. Tapi Abang Bijak, diorang ni juga bukan sekarang ni kita, hidup ni kan menekan. Tapi bukan kerajaan je nak bagi bantuan. Ya. Bijak pun bagi bantuan juga. Kita ada buy now, pay later. Ada Kaedah pembayaran ansuran secara ikutlah berapa bulan, tempoh masa tertentu. Boleh jimat Abang Bijak tak tahu ke? Tahu tapi macam tak pernah pakai. Tak, ni yalah macam kita bagi tahu sebut buat terkejut Baru tahu. Oh, baru tahu. Baru tahu, Sarah. Jadi sebab kita nak kurangkan beban bulanan dia orang. Takkan dia orang nak bergoyang je. Betul. Cek makan kadang-kadang tak cukup bulan tu. Betul. Payah ansuran. Macam Sarah tadi cakap, Ya. bukan kerajaan je bagi bantuan. Ya. Sarah cakap itu, saya rasa takut lah. Tapi hilang takut tu sebab ada buy now pay later, Sarah. That's right.
So pergi sahajabijak.com untuk tahu macam mana cara-cara dia, okay? Tapi disebabkan setiap kali kita live, kita akan ada manis-manis. Kita nak bagi diorang. Oh, ada Ada. Diorang je dapat, kita tak dapat? Kita manis-manisnya kita yang bagi. Sebab manis-manisnya memang ada kat kita dah. Oh, betul lah. So, macam biasa kita ada hashtag bijak kongsi rezeki. Syarat dia senang je. You kena unlock milestone kita iaitu 100k likes dan 1000 shares. Baru kita akan unlock apakah hadiah misteri kita pada malam ni. Kalau minggu lepas kita minta 200k likes. So, minggu lepas kita producer Kek Wat sikit. So, minggu ni 100k likes je and 1000 shares. Sebab producer Kek Wat tu dah berhenti kerja dah pun. So, okay. Kita Baik orangnya, Sarah. baik orang, arwah baik orangnya. Jadinya korang tap lah and then share live ni dekat kawan-kawan korang ya. Very easy. Bukan susah pun 100k like tu. Macam ni je. Ha. Macam tu je. Apa yang susah sangat? Korang bukan kena bayar pun. Kenapa tak bagi 100k likes tu? Kan? Jangan marah. Belum start Ha. Oh, belum start. Belum start debat. Okay. Belum. Alright, so guest kita pada malam ini disebabkan kita ada Gen Z ujung-ujung kat sini. Kita ada, saya tak pastilah generasi apa Abang Bijak. Dia saya pun takut saya salah cakap. Kalau saya bau Gen Z, awak bau tanah ke? Jangan. Bukan. Bukan. Saya pun separuh Gen Z, Separuh Gen Z. separuh millennial. Baiklah. Ini kita punya otai level. Let's welcome Fahrin Ahmad. Oh, wow. Selamat datang Datuk! Ya, saya. Perlukan dana apa-apa ke? Sekejap Saya pun nak jugalah. Abang. Macam inilah cara otai bekerja. Nampak? Nampak? Gen Z. Kalau Gen Z tengok. Salah. Macam Agent Ali. Apa khabar Abang Farin? Baik Datuk. Baik. Sihat, Okay. Papaya Ya. Papaya okey? Abang Farin panggil saya Datuk, saya aminkan aja. So sekarang ni awak nak digelar Abang Bijak ke Papa Ai? Terpulang mana-mana. Abang bijak lah. Abang bijak boleh. Sebab kita nak bagilah nampak sikit bijak tu. Ya. Abang bijak. Bukan. Lagu tu lain. Macam mana lagu tu? Ha? Macam mana lagu tu? Kan ada bijak. Oh, ni yang suara belum AI lah. Belum. Banyak kena tune. Okay. Abang Farin, busy buat apa sekarang? Busy macam biasa, pengacara, kerja. InsyaAllah ada berlakon. Berlakon? Ada berlakon. Kadang sampai terlupa kita berlakon. Kau jangan buat terkejut lah, dia memang pelakon kan? Tak, ya. Sebab selalu nampak dekat TV je. Jadi host. Tapi antara cerita saya sekarang ni, kalau tanya dengan saya dengan siapa saya nak berlakon dengan Papai lah. Oh, wow. Itu pun saya ambil sebab saya tak ada job lagi. Okay, kalau kita tanya Abang Farin kan, satu word yang Abang boleh sebut kalau kita minta untuk describe Gen Z. Aduh, nak provokasi ke nak diplomasi? Apa, kali ni tak ada filter. Tak ada, sebab dia orang memang suka benda-benda macam tu. Come on lah guys. Tough lah sikit. Kita dah start. Kita faham? Tough lah Ni. sikit. Dah hangat. Dah hangat. Dah Tak lah sikit. Dah hangat lah. dah. Okay. Tough lah sikit. Alright. Tapi Abang Farin mesti sekarang ada juga directly bekerja dengan Gen Z sebab Gen Z dah masuk dunia pekerjaan. Ada betul. Mestilah ada. Kita ramai jumpa. Kita Abang Bijak kata Gen Separuh-separuh. boleh lah separuh lah. Tapi memang ada. That's why kita boleh bercakap. Kita boleh bercerita, kita boleh berkongsi. Kita ada experience dengan mereka-mereka ini. Okay, baiklah. Tapi ingat korang kena tap like button dan juga kena share live ni dekat your family and your friends. Gen Z viral. Allah bersama Gen Z. Itu tagline Gen Z. Wow. Tagline Gen Z adalah Allah bersama Gen Z. Sentiasa bersama Gen Z. Sebab bila diorang dihina oleh kita millennial, kita pula, korang millennial, diorang akan macam Allah bersama Gen Z. Allahu Akbar. Alim kan diorang? Boleh. Disclaimer dia gitu je. Ya. Iu Zahid. Macam tu pun saya dah takut dah. Iu Zahid, sesetengah Gen Z kurang adab. Terus bagi. Dua bagi. Zahid dia terus itu kat bagi. mana? Itu kat mana tu? Dia dekat TikTok. Aku nak tengok juga ni. Kurang adab. Betul-betul tak ada filter Betul, jangan Betul-betul risau. ada Pembicara filter. kita baru start ni. Okay. Dah bagi je komen sekarang. Bagi. Okay. Sambil-sambil tu. Kita nak warm up dululah. Sebab Abang Bijak nampak belum apa-apa dah berpeluh. Rambut belakang dah mula basah. Okay. Bawah songkok dah mula basah kat belakang. Dengan baju batik dia ni. Aku perhati je. Okay.
Jadi kita nak tanya untuk Abang Fahri dengan Abang Bijak kalau diberi peluang. Okey. Sebab saya tak biasa ada dua lelaki keliling saya. Alright. Sarah, kita profesional, Sarah. Oh ya ke? Okey, sorry Abang Bijak. Sebab saya selalu kakak Bijak tak ada abang di sebelah. Alis. Gen Z lembik lemau bukan saya kata. Ada komen kata. Jangan nak menipu. Jangan nak menokok nampak. Oh, ada. Okey, kita teruskan. Okey. Nampak macam banyak itu buku lah hati Abang Fahri kita nampak ni. banyak. Okey. Kita tanya, kalau diberi peluang nak hidup zaman dulu atau zaman sekarang? Zaman dulu. Terus, betul tak? Ini yakin, bukan prepare punya. Okey, kenapa? Zaman dulu rasa macam lebih tenang lah. Lebih tenang, kita lebih kental, kita apa-apa pun bring it on. Dia macam tu. Jadi kita macam, okey, boleh pergi. Itulah. Tapi lebih tenang tu memang benar. Lebih tenang. Dia bukan pasal Jay-Z ke pasal apa, tapi kalau dulu tu rasanya kehidupan tu lebih tenang, lebih kompos. Okey. Saya setuju juga dengan apa Abang Tak Fahri. payah nak tak ambil nak jalan setuju. singkat. Okey. Jangan ambil jalan singkat. Okey. Jangan nak copy paste jawapan. Senang buat job. Tak, dia disebabkan saya hidup ni tengah-tengah. Jadi saya agak setuju. Tapi kalau saya boleh kata saya tak setuju, Okey. saya tak setuju dekat part mungkin Okey. yang kita susah dulu tu, Okey. kemajuan tu tak sebanyak sekarang. Okey, Faham? Maknanya sekarang ni, mudahnya sekarang ni, kita boleh lagi go further. Tapi sebab kemajuan sekarang ni lah menyebabkan hidup kita tak setenang dulu. Betul. Betul Abang Bijak. Yang tu soalan nombor apa ni? Bukti baru soalan pertama. Oh, soalan pertama. Betul lah, kita nak ajar juga dia orang. Tapi betul. Tapi ramai juga dah bagi dulu lain, sekarang lain kan. Ya. Tapi setuju juga kadang-kadang macam ni lah. Setiap daripada kemajuan apa, dia akan ada that price that you have to pay lah. Dia tengok mungkin ketidaktenangan tu is because of inilah bayarannya kepada mungkin kemudahan, kelebihan, kesenangan. Tapi kita kena bijak lah. Kena bijak untuk mengendalikan lah. Betul. Ada orang komen zaman sekarang tak selamat. Semua benda orang nak record. Betul. Betul lah. Macam sekarang kita tengah live ni. Selamat tak rasa? Tak. sebab okey macam saya ni contoh Okey. Saya biasa buat konten sekarang. Okey. Kan. Buat konten tu kita pre-record lah. Okey. Kan? Okey. Macam ni live kan. Live tak boleh edit. Tak apalah. Kan? Tapi tengok orang lama. Orang lama suka live. Betul. Sebab bila job dah habis. Ya. Tak payah fikir. Dan kita yakin dengan apa kita buat. Betul. Kenapa saya Tapi- pakai rasa tak, makin tak ada filter. Tak masalahnya. Abang Bijak setiap kali jawab dijegilnya muka kau Abang Bijak. Ya. Macam simpan Kita tu nak mengajak- personal kat saya. Kita nak mengajak semua juga untuk ni. Ya. Mungkin siapa nak nyokong saya, siapa nak bersama dengan Abang Abang Bijak. Bijak. Betul. Okey. Apa benda daripada generasi dulu yang korang paling respect? Kalau Sarah, orang dulu dia punya hustle. Dia punya hustle tu memang kita tak boleh nak sangkal. And then kalau mak-mak kita dulu, bapak-bapak kita dulu, kalau kerja satu company tu, kau stay 40 tahun, 30 tahun. Orang zaman sekarang 6 bulan dah jam kerja. Betul. In terms of kalau dunia pekerjaan dan sebagainya, budak-budak sekarang ni kita akan dengar dia orang suka job hopping. Betul. Job hopping. Dan juga kalau kita dulu lebih setia kepada tempat pekerjaan dan lebih, saya ingat orang lama, okey, tapi ni cakap terus terang ini memang komplek. Ini no hard feeling, agree to disagree. Betul. Okey. Saya rasa jangan kecil hati, tapi ni betul. Kadang-kadang budak-budak sekarang ni saya tak salahkan, mungkin kita kena discuss, tapi apa ayat paling baik dia? Kurang, saya tak katalah, tapi mungkin orang kata kurang sopan santun, adab sopan. Saya tak kata kurang hajar, tetapi mungkin dia punya etika. Dia kurang pembawakan. PR skill. Okeylah. Itu ayat kurang pandai PR sikit lah. Itulah macam kalau saya nampak orang dulu ni, saya suka kan kalau tengok macam saya punya uncle-uncle kan. Suka tak Abang Fahri? Tengok. Tengok Cakap muka orang Abang dulu Fahri. lah. Dia ni siapa tak suka? Oh wow. Satu Malaysia suka dia. Awak kata itu? Amin. Okey, amin. Tak, orang dulu ni yang saya minat lah. Tak lambai kalau sembang apa, dia orang tahu nak respect. Betul. Itulah yang saya respect dia orang. Sebab dia orang kan, kadang-kadang ni orang yang berpangkat besar sekalipun, walaupun dah umur 50-60, tapi kalau dia jumpa orang yang pangkat rendah, sebagai contoh, tukang potong rumput ke apa kan, hormat tu masih ada.
Masih bertegur siapa? Masih lagi. Dia buat macam sama level je. Betul. Faham tak? Orang sekarang ni, yang Gen Z sekarang ni, respect dah kurang. Betul. Dia macam ni lah. I've experience juga. Macam kita dulu kan. Macam kata, okay ni cerita benar daripada, sibuk dulu orang kata pasal pelakon senior lah, budak baru, budak lama kan. Saya dulu diajar kalau pergi masuk set kan, sampai masuk set, tu yang ni yang kita punya runner. Salam sampai dulu salam semua orang gini Macam kan. tu Betul. Kita salam. Awak sekarang duduk dalam kereta je kan waktu menunggu? Main phone dalam kereta kan waktu menunggu? Sarah like dia, Sarah. Tapi tak. Tapi to be honest, tidak ada Daripada orang, salahnya. daripada orang tak tahu, orang jadi tahu, Sarah. Tapi jangan risau, tak ada salah je. Itu privacy. Tapi bila sampai kita mesti hello kat semua orang. Betul. Kan? Cuma sekarang ada bila orang kata sampai-sampai buat hal sendiri, duduk one corner. Mungkinlah kurang PR. Kurang PR. Lepas Tapi tu, bang, ada orang komen ni. Kalau dulu lepas rakam abang delete. Sekarang lepas rakam abang viral. ini tanya kenapa, yang budak-budak sekarang. Korang ni, Abang, ini kena kita tanya orang ni. Yang tengah-tengah ni. Digital ni, yang tengah-tengah. tak, kalau komen tu, korang pun tolong hati-hati. Okey, tapi bila kita nak cakap okey dia orang ni kurang PR Lepas tu skill. recycle bin pun tak ada. Tapi kalau kita nak Producer, kata sorry. Gen Z ni dia orang kurang adab, kurang PR skill. Siapa yang membesarkan Gen Z? Millennial. Betul? Sebab itulah rasanya sebenarnya kita kena ada lah. Kita dah start daripada sekarang, ibu bapa zaman sekarang ke orang dewasa zaman sekarang, kita jangan normalisasi. Macam dulu kita kecil, kalau orang tu kita tengok begitu, apa gelaran dia? Cikgu, pakcik, abang. Kita ada nama. Macam saya pun tersentak juga tau. Tapi kita dah no hard feelings lah kan. Hidup dalam tengah-tengah ni. Saya tengok budak 20-an tu. Farin. Serius? Ya betul. Wow. Kita pun macam Serius ha? Siapa cakap? Ada? Sabar. Kru ada? Sama-sama. Sekejap, cari dia dalam ni. Jap. Korang. Tak, dia orang okey. Tak, Dia tak, okey, kita punyalah jenuh lah. Dek, cik, apa kan? Farin. Oh, kita pun dah tengah-tengah. Oh, macam ni budak-budak sekarang. Tapi kita tak apalah. Tak So payahlah dia orang ambil rasa hati. dia orang close tu abang. No, because ini budak-budak macam baru kita datang bekerja. Baru jumpa. Kita tahu that you are part of the team ni, tapi kita tak adalah nak suruh abang ke apa ke. Tapi bang, saya cik pernah ke, apa ke. Saya pernah sembang dengan Gen Z ni kan. Okay, Dia pernah bagi satu statement. Okay. First, dia rasa millennial ni, kita ni kan, reference untuk dia orang. I don't want to be like you. I want to be better than you. Okay. faham tak? Yang tak baik lah pula. Apa? Dia orang ada rasa macam, kau macam ni Tak payah macam ni. Aku buat cara aku lah. Nak buat cara lain. Tak nak jadi macam kita. Dia rasa dia better. Macam kita, lagi contohnya kalau kita dah lagi dapat ilmu, apa panggil beras menunduk? Tu lah. Peribahasa Jadi tu kan. resmi padi. Resmi padi. Lagi berisi lagi lagi macam mana Beras tadi? tak menunduk dek, padi. Padi. Lagi gini lah. Beras yang belum masak. Beras yang pikul. Ya, pikul. Beras. Beras kita beli. Apa beras kita beli pula? Tak. Ya, menunduk lah. Dia orang tak. Lagi ilmu macam, tengok, I'm better than you. Oh, macam tu pernah. Respect lah. Basically respect lah. Sebab kalau kita orang lebih tua kan kita No. In terms of achievement, success, we want you to be better than Betul. us. Tetapi tolonglah adab sopan lagi better lah dari kita. I disagree. You agree? I agree. Okay. Okay. Don't wrong. No. Don't wrong. So I think kena normalisasikan, kita saling mengingati lah. Bila kita pun yang muda, kita pun yang muda kan. Kalau kena tegur macam terbuka, macam betul juga. Jadi akan dibawa kepada anak cucu kita, generasi kita. Betul. Kita ni orang Melayu kaya dengan apa? Budi bahasa. Ada. Tapi orang kata orang bayi-bayi abang ni memang tak boleh nak ditegur. Alangkah budak panggil Farin, kita relax je kan. Mana boleh tegur. Aku pun tak apalah, fikir sendiri je lah kan. Relax je. Tutup kamera. Apa ni? Sampai Daripada orang tak tahu, orang tahu. Okey. Apa benda daripada generasi sekarang yang selalu buat you guys geling kepala? Ni berat. Farin. Adab lah. Adab. Cara Lepas memanggil. tu I think diorang macam mudah ni lah kot. Mudah trigger. Betul. Mudah trigger. Tak boleh kena tegur sikit. Kan. I quit. I quit. Macam tu. Diorang ni selalu, apa yang saya nampak, diorang ni selalu macam play victim. Malah ni betul-betul bagi je. Betul. Ui, loceng. Tak. Loceng. Tu loceng Selalu apa? Gen Z yang dekat track titik terendah.
Tak semua benda dah titik terendah. Ya, kau tu bukan titik terendah kau tau. Bapak kau tak bagi kau RM50 bulan ni bukan titik terendah kau. Ya. Ada yang cakap titik terendah allowance kena potong. Titik terendah kau. Kita dulu study tu buat part time lah. Iyalah. Kadang-kadang pergi sekolah mak bapak lupa bagi duit belanja. Relax. Pergi sekolah. Dulu dengan belanja RM1 boleh beli apa sekarang? Ya, betul. Ni ada Gen Z yang Tapi cuba betul ni. cuba Kan? menegakkan Ada. perasaan dia. Gen Z nak ada freedom of speech atau feeling tapi tak tahu cara. Freedom Sebab of speech. sebab Gen dulu menurut aja. Korang ni menurut aja. Kita ni nak freedom of speech tapi kita Bang, tak bagi tahu sikit cara. bang. Tapi freedom of speech ni kadang-kadang bila freedom sekarang membau mana petaka. Ya, bawa fitnah. Bila bawa tak ada apa. boundaries. Ya, betul. So kita kena beringat. Speech lah, tak kisah. Speech dengan Iyo Zahir, Gen Z pemalas, tak suka buat kerja rumah. Pandai yang selit. Baik. Okey. Kalau lagu generasi dulu ataupun lagu generasi sekarang macam lagu Abang Bijak, mana lagi best? Oh ya, lagu Abang Bijak tadi bagus. Bagus lagu sekarang bagus. Okey, betul. Tak lah dia kalau saya kata yang dulu, yang lama, not to say that sekarang tak sedap, tapi what I love about yang lama dulu lirik-lirik puitis. Oh ya. Lirik puitis. Bermakna. Isu ni bang, isu ni ada satu time tu dekat platform lagi satu, diorang bincang benda ni dan benda ni jadi berat tau. Benda ni jadi berat sebab saya pun antara content creator yang mendengarkan lagu AI. Benda ni ada yang setuju, ada juga yang tak setuju. Dan majoriti yang tak setuju ni Otai lah. Betul. ahli Faham. seni yang memang kita tahu dia memang berbakat. Tapi saya punya take on this adalah kita mergekan seni dengan AI tu. Jadikan AI tu tools. Okey. Kita janganlah AI 100% pakai. 100%. Faham. Mana touch, human touch-nya? Betul. Faham tak? Betul. Faham tak? Faham. Dia orang cakap faham. So at least even though memudahkan, betul membantu kreativiti, tapi kita kena ada identiti sendiri. Kena betul. ada human touch, kena ada. Kalau tidak kau memang tak achieve. Okey, Gen Z komen lagi yang tadi tu. apa. Faham je, tapi sama je orang dulu dengan sekarang. Cuma dulu tak ada platform nak cerita. Kenapa Maksudnya Kenapa, kita dulu pun rasa juga benda tu titik terendah tapi kita tak ada platform nak cerita. Sekarang ni Gen Z ada platform untuk bercerita. So every little details diorang cerita dekat social media because diorang ada platform. Oh, maknanya dia nak Itulah kata, argument dia. maknanya dia nak kata milenial dulu banyak songeh jugalah. Ya, cuma kita tak luahkan. Tak. Tapi rasanya, yes of course lah. Cerita pasal bawa. Okey, senang cerita lah. Bawa mulut zaman dulu dengan cara bawa mulut zaman sekarang berbeza. Betul. Berkongsi zaman dulu, berkongsi sekarang berbeza. Fitnah zaman dulu, zaman sekarang berbeza. Okey. Lepas tu, contoh. Kalau dulu, kita nak tunjuk kita masak apa-apa ke apa ke, panggil, orang sebelah datang. Sekarang ni, segala-gala benda nak ini, itu, saya nak pergi toilet, saya nak pergi ini, saya pergi. So macam I think you guys have to know apa yang boleh dikongsi, patut dikongsi dan tidak dikongsi. Setuju? Setuju. Tak, sebab diorang ni bila kita cakap macam tu bang, bila kita tegur diorang, diorang akan merasakan diorang rasa betul. Kadang-kadang Kita menghalang kebebasan mereka. Sebab itu yang naik freedom of speech apa semua. Faham tak? Tak. Bila kita yang menjadikan kita diri kita sekarang, sebab dulu walaupun kita tahu kita betul, sebagai contoh kalau kita bercakap dengan mak bapak kita, kan, padahal kita tahu kita ni betul lah, tapi out of respect kita dengar, tak apa, aku telan. Tapi argument Gen Z adalah sebab dulu you tak ada platform untuk you cakap titik terendah. Sekarang kita orang ada platform, so kita orang boleh lah tulis. Kita nak tahu titik terendah kita dulu apa? Bentang sejadah, solat. Wow. Doa. Nampak? Ini apa kurang ni? Apa? Apa bunyi loceng, ada order apa-apa? Tak ada. Janganlah marah abang. Kita tak marah. Kita baru first slide korang. Ya. Kita baru first slide sabar. Tunggu topik-topik lain. Tak, sebab sekarang ni kita ni statement kita semua berat. Millennial. Senang. Kisah kasih Dilan. Dia kata Gen millennial kena tekan beristighfar. Gen Z kena tekan terus belah. Dah, see? Dia cakap lah. Dia cakap bukan kita cakap. Itu mesti millennial. Yelah. Kan? Janganlah. Tapi tak apa. Kita Gen Z ni semua kata you all ada platform kan. Share lah, like ni. Yeah. Share. Cepatlah korang. Kita nak dengar. Kita Freedom of speech you. akan dengar
dan kita akan study sesama kita ni. Ya. Betul tak statement tu? Betul lah. Dek Moy pun kata selalu anggap dia orang ni mangsa. Play victim lah. Ya. Betul, Yoni betul. Boy pun rancak komen daripada tadi Oh ya? Tak apa komen tahulah Yoni Boy Ori ke Kopi Ori. Ori. Yoni Boy yang Ori. Yoni Boy. Okay. Shout out to Yoni Boy. Yes. Wow, tiba-tiba hidup shout out to Yoni Boy. Bawa mulut zaman dulu jiran je tahu. Sekarang satu dunia tahu. Betul, itu antara maksud saya tadi. Jay-Z kurang didikat agama kau. Ya Allah. Yang itu. Janganlah. Tak boleh. Kita kena saya menggalakkan. Betul. Kita kalau komen, kita cuba komen dengan bijak. Okay. Kita Right. bila guna platform, kita guna platform ni menjadi pengguna yang Bijak. Oh wow, betul-betul lah mereka ni menjual ya. Okay, jadi kita pergi ke topik. Tadi bukan topik. Tadi adalah warm up session. Oh, tadi warm up. Tadi Ya warm up. Allah, dah penat dah ni. Dah betul-betul warm kan? Energi dah habis lah. Baiklah, kita punya topik yang seterusnya. Duit lebih penting daripada cinta. Wow. Semua orang dah tahu stand saya di sini. Okey. Kalau Kau nak sangat kan? Kau nak sangat kan? Kalau pasangan kita ni baik, baik serba-serbinya, tapi tak stabil lagi kewangan, boleh ke kita kahwin? Ke kita kena tunggu dia stable je? Bang, bagi sikit bang. Boleh. Okay. Tetapi kita kena secara transparent telusnya. Hidup ni tak mudah. Ya. Perkahwinan adalah perkongsian dan sebagai satu pasukan. Okay. If you don't have the same hala tuju, definisi kesenangan, kekayaan kau lain dengan aku punya ni, itu yang kena distabilkan dulu, disamakan dulu. Then you can go together. Tapi dengan ni stabil. Rasanya kita cerita nak kahwin stabil ni sampai sudah tak stabil. Kita yang dah kahwin pun kadang-kadang pun rasa tak stabil. Sampai sudah aku tak stabil lagi ni. Mental aku makin tak stabil. Contohnya. So I think benda tu kalau betul boleh, but you have to have in the same page. Kena sekufu. Sekufu sama. Ada orang ingat sekufu ni tang duit je. Dia bukan tang duit. Dia kadang-kadang Ya, Ustaz. mindset bersama. Mindset. Dia nampak nervous abang. Tolong pegang tangan dia bang. Dia nampak nervous. Pegang tangan dia bang. Tak, sebab saya ada Support pengalaman benda tu. Ush. Ah. Cerita sikit. Nampak? Dia macam saya shift daripada ustaz ke pakar motivasi. Saya ada pengalaman kan. Okey, tak, pengalaman dia macam saya bukan terus kaya-raya tak ada. Habis saya Bukan bukan tak kaya. jadi YB. Saya Bukan tak saya jadi bukan terus YB. jadi YB macam ni. Ya, betul. Kan? Tapi dulu saya tak adalah senang mana. Bila kahwin, jatuh. Menjunam. Okey. Tapi sokongan dan kecekalan pasangan kita itulah. Ya. Bila kita percaya, okey, sebab kau support aku ni, aku akan work hard dan aku akan trust rezeki akan masuk. Okey. Faham tak? Dia bukannya duit tu, duit membantu dalam selesaikan bil apa semua. Ya. Tapi kita perlukan ekosistem untuk dapat duit tu. Ekosistem. Nampak? Ekosistem. Dah start berat ah, Sistem yang terdiri daripada fotosintesis. Bukan mitokondria. Mitokondria. Wow. Okey, baiklah. Okey. Tapi tadi shout out to Yoli Boy. Sekarang ni cerita bini pasangan yang membangkitkan abang tak shout out pun bini. Ya, shout out to bini-bini. Okey. Semua kat luar sana Bini-bini yang support. awak? Bukan bini-bini yang boleh edit dah. Bini-bini yang support pasangan masing-masing. Okey. Tak, Bini-bini pun support. Semua kena support. Tetap. Betul. Tapi isteri saya lah. Shout out to Yuna Zainal. Kalau kena sebut nama. Dia kat situ tu. Saya ingat sikit. Shout out to Yuna Zainal. Camera pan. Engkau shout out Yoni Boy je sebab Yoni Boy lagi famous. kalau Tak sayang, boleh lah. kalau you tengah tengok video ni sayang. Tak sayang ada kat sini. kat depan. Tapi itulah, janganlah anggap ada duit solve masalah. Tapi Kan? betul Muhammad Menjawab, Amin Amrusi dia kata tak semua benda perlukan duit. Tapi perlukan duit untuk semua benda. Macam mana tu? Okey, Betul ini nak jawab ke? Ada soalan seterusnya ke? Pasal saya ada komen juga dalam tu. Tak, tapi topik ni memang bila duit dengan perkahwinan ni dia memang tak lari banyak, tapi dia sangat luas. Betul. Sebab banyak sangat pendapat. Okey. Sebenarnya you as a partner, you nak hustle together tak? Susah senang bersama ataupun tidak? Tapi nanti Itu. saya minta foundation RM50 je tak mampu belikan. Titik terendah seorang isteri. Come on. Engkau pun make up nak RM50 je Ya, level kau. orang dulu pakai bedak sejuk. Ya. Tak, sebab make-up semua tu tak penting. Macam dia bukan je keperluan tau. Yang keperluan tu macam renew rotek.
RM50 tu boleh buy now pay later tau. Ayo, Nampak? okey, boleh. Ha. Okey, cinta. Boleh ke survive kalau sentiasa duit asyik tak cukup je? Okay bang. Kau semua nak sudi dulu. Kau macam Tak, sebab seronok dengar abang ni punya wow, cara pendapat. dia easy Dia tambah je. Lepas tu dia tengah tambah. Lepas tu dia dah settle, tu cakap saya setuju lah. Apa boleh tak Cinta itu survive. Kalau memang hidup tu sentiasa tak cukup duit je kerjanya. okey, tak cukup duit ni subjektif. Okey. Keperluan kesenangan pun subjektif. Ada pasangan-pasangan yang boleh survive bahagia dalam keadaan yang kalau kita punya kapasiti, susah hidup diorang ni. Tapi diorang tersenyum, diorang bahagia je. Sebab tu it goes back kepada pasangan tu sendiri lah maksudnya. Kesyukuran bersama, definisi kebahagiaan, definisi kecukupan. Ada orang cukup dia makan steak. Ada orang cukup nasi dengan telur dah bahagia. Betul. So benda-benda macam tu dia bila perkahwinan ni partner ni. Abang tengah menyindir ke dia ni? mesti, tak ada, tak tahu habis ni siapa apa. Tak ada. Tapi Saya lagi sikit dah start terasa ni. Saya pun sikit lagi nak terasa dah. ya ke? Tapi tak apa, proceed. Jadi contoh lah tapi apapun Jangan tak gagap bang. taklah kena disagree, dengan disagree. sesiapa. Tetapi again macam sekufu, macam definisi kebahagiaan tu bersama. Sebab tu kita bersama. Pasal kebersamaan tu penting. Saya setuju, Awak bang. yang makan steak tadi tu. Setuju. Saya sentiasa setuju bang. Wow. Tak, sebab konsep saya, orang kata duit, cinta tu bermakna lagi kalau duit ni cukup tak cukup, betul tak? Kan? Saya punya belief dalam benda ni, saya kena, ini kita berbalik lah kepada kepercayaan agama kita. Percaya rezeki tu ada. Betul. Rezeki tu, alah teruk kita pun tak ada, tak sehari tak makan. Takkan Tuhan tak makan. Wah. Ulat dia celah batu. Ya pun. Oh wow. Kalau betul lah burung tu. burung ambil pula. lah. Burung apa? Siapa ni order ni? Tak. Okey, maknanya adakah korang nak kata mana-mana pasangan yang macam mula dah tak cinta, dah macam tak suka sebab hidup aku susah lah dengan dia, sebenarnya korang Memilih. Love boleh ke survive kalau duit tak cukup. Tapi janganlah kau hidup dalam duit tak cukup. I mean like hustle together, apa together. So susah senang bersama. Sentiasa pasang niat untuk berubah setiap hari. Lagi bagus. bukan macam alah tak apalah tak cukup, rezeki kan ada. Tak boleh macam tu. Tak boleh lah. Tapi ada soalan-soalan lain tu kita simpan, nanti ada juga komen ni. Awak nak abang jawab dulu okey. Jangan banding dengan orang, ikut kemampuan sendiri. Betul, Diorang kata. Ailis, hidup abang bijak, abang YB nampak macam bijak. Come on lah. Come on, like 100 sikit. Pasangan yang berusaha dan bersyukur. Betul. Okey, soalan. Sekarang ni, perempuan zaman sekarang ni lah, dia lebih cari lelaki kaya atau lelaki yang bertanggungjawab menurut you guys? Apa benda hal nak tanya kita? Kita tanya perempuan. Ini patut Sarah lah jawab. Dia lain perempuan, lain mindset. Antaranya. Ada yang memang perempuan-perempuan lahir-lahir aim dia memang nak kahwin dengan orang kaya. Sebab memang dia tak nak hidup susah. Which is fair for me. Kalau memang dia punya motif adalah aku dah tahu. Aku memang nak kahwin dengan orang kaya sebab aku tak nak hidup susah. Okey. Go. Do your thing. Go girl. Yes. Tapi ada juga perempuan yang nak mencari lelaki atas dasar sayang je. Kita boleh hidup dengan kasih sayang. Kita boleh, yang penting dia bertanggungjawab. Apa guna kalau lelaki tu kaya tapi tak bertanggungjawab? Apa guna kalau dia ada duit, dia boleh sogok kau dengan RM10,000 setiap bulan. Tapi banyak tu RM10,000. Sekejap. Apa guna kalau RM10,000 boleh bertukar fikiran. boleh bertukar fikiran. Tak banyak sangat. Apa guna? Pasal banyak sangat. Okey, macam apa guna kalau dia boleh bagi kau RM3,000 setiap bulan, tapi dia pukul kau hari-hari? Ya. Tak guna. Baik cari lelaki yang bertanggungjawab. Tapi hakikatnya Sarah, dekat luar tu ada yang nak. Tak apa Nak dipukul? Tak, maksudnya dia Aku jam kejap. maknanya dia nak biarlah tak dapat kasih sayang. Tapi asalkan kau back in tiap bulan. Betul. Kalau RM10,000, I tak dapat kasih sayang pun tak apa. Sure. Sebab RM10,000 tu I boleh beli kasih sayang orang lain. Itu dah. Okey. Kasih sayang orang lain tu dah tak termasuk di dalam norma ataupun Betul. etika Saya sosial. ambil anak angkat. Kasih sayang daripada seorang anak angkat, bang. Pulas. Nampak? Ni U-turn baik. Tapi tak apa. Okey. Abang ada jawapan. Okey. Okey, again lah. Dia macam ni. Kita manusia ni tetap ada fitrah kita. Betul. Ada orang yang you go, kenapa aku hidup kaya tapi tak ada kasih sayang. Mula-mula seronok. Lepas tu nanti tu duduk diam, akan terfikir. Kemudian, you want to go to bertanggungjawab. Bertanggungjawab,
again berbalik kepada orang tu sendiri lah. Bila bertanggungjawab, seorang pasangan yang bertanggungjawab, kalau kata dia cerita pasal perempuan cik lelaki kan, bertanggungjawab itu bermakna susah senang kita akan nampak effort. Dekat sini perempuan diminta untuk saya menyarankan. Wow. Kena appreciate. Betul. Tapi Ya. walaupun effort dia sikit banyak, nak banding dengan orang lelaki lain kat luar, memang ramai lagi kaya, ramai lagi kacak, ramai lagi apa. Tapi effort seorang suami tu, itulah tanggungjawab dia, kita kena appreciate dan juga kita kena hargai. Mana tahu dengan macam kes awak tadi, nampak jatuh, titik terendah, Ya. naik. Terima kasih sayang kalau melihat video ini. Nampak? Bertanggungjawab. Yang saya suka je pasal bila Abang Fahri mention manusia ni macam mana dia akan comes back to fitrah. Betul. Fitrah. Dia pucuk pangkal dia sebenarnya kena bersyukur je. Betul. Bersyukur. Macam ni, ramai wanita-wanita dah mula komen. Nick dia komen, kaya pun tak tanggungjawab, nak buat apa? Nabila Aida, ada duit tapi tanggungjawab. How big no? Nampak? Cik Kedis, yang kaya, kahwin 2, 3, 4. Lepas tu kau meroyan. Betul? Piranesi, apa cerita ni? Lambat. Awak lambat, tinggal train. Izzail. Dah jauh dah. Dah jauh dah cerita dia. Sesetengah cari lelaki kaya sebab maintenance mereka tinggi kerana terlalu ikut trend nak beli itu ini. You ni macam orang yang tersakiti lah, Izzail. Dia balik pada tu lah. Again, kebahagiaan kau apa? Tak, terpulang lah. Sekejap. Sarah kata tersakiti. Dia bukan tersakiti. Dia rasa, dia sebagai point of view seorang lelaki ni, dia akan rasa macam, kenapa kau macam ni? Kenapa kau tak ada normal? Kalau orang tu tanya, normal tu macam mana? Normal tu bersyukur. Bersyukur. Tapi ada orang kata, mungkin trauma dia masa kecil yang membuatkan dia pilih duit. Trauma masa kecil yang perlukan 20,000 sebulan. Trauma. Wah. Kita tak tahu Aku pun nak trauma macam tu. Betul juga. Trauma orang kadang-kadang sebab dia hidup dulu masa sejak dia kecil, dia asyik tengok mak dia kena korek sampah je. So sekarang ni dia membesar dengan macam, oh my god, aku perlukan duit. It's okay whatever your experience ke apa ke, tapi kita perlu juga membesar dengan bijak. Maksudnya kita macam tu je diorang melalui punya. kehidupan, melalui pengalaman, kita kena evaluate. I mean like it's okay you have your own trauma. Do yourself untuk menjadi hidup yang lebih baik. Lepas tu kalau again saya kata berhati-hatilah dengan kaya versus tanggungjawab ni. Sebenarnya berhati-hati. So you kena tahu kaya sekaya mana, tanggungjawab sejauh mana tanggungjawab itu. Tapi I think the best part combination kedua-duanya kena ada lah. Ya. Betul lah. Dia macam ni bang, sebelum kita move on, Baik, Ustaz. saya bagi last lah. Ya, baik, YB. Last Baik, lah. YB. Sebenarnya, kenapa dia orang nak cari lelaki kaya pun semua? Sebab dia orang takut macam tak mampu nak renew rotek. Tapi dengan bijak, korang boleh buy now pay later. Ya. Tak Tidak- perlukan duit banyak pun. Dan tidak perlu ke counter. Ya. Hanya melayari bijak.com. Oh, yes. Itu kesimpulan dia orang. Okey, Nampak? kalau kena pilih pasangan yang Kaya? No. I nak tukar soalan tu. Okay. Pasangan yang sayang kita ke kita yang sayang pasangan lebih? Oh, menarik soalan tu. Siapa? Kita patut pilih kita sayang dia lebih ke kita kena pilih dia sebab dia sayang kita lebih? Kita tanya pendapat otai lah. Kau ni. Mudah lah. Mudah betul. YB dulu lah, YB dulu. Abang nak dengar yang- Lantak kau. YB nak mendengar suara rakyat. Oh, Inilah kita nak dengar dulu. Nak pula aku lah. Kasihlah kita orang kerja senang sikit. Okey, cepat. Sayang kita lebih ke kita sayang dia lebih? Okey, kalau ikutkan hati, kita Bini kau ada kat depan tu tau. kita Sekarang ikut ni jawapan awak menentukan Dengar, siapa sayang siapa lebih. kalau ikutkan hati, kita nak sayang lebih. Nampak? Okey, kalau ikut hati kita nak sayang lebih. Okey. Abang menyimpulkan kau memang tak sayang dia. Tak, tapi hakikatnya macam pasangan Hakikatnya dia sayang awak lebih. ya. Awak tak cukup sayang dia. Bukan tak boleh, dia terlalu Jangan. dia power. Tak boleh nak challenge. Wow. Tapi benda ni bagus dia, dia boleh push kita to do better. Untuk bagi lebih lagi. Kan? Kenapa dia gelak? Dia dah start record dah. Sebab dia akan play Dia gelak, balik. dia Kalau gelak. benda tak cukup, dia akan play balik. Dia Ah. akan tough. Tengok balik lah ni. Hari tu cakap lain. Okey. Ada komen. Komen. Amirul Bahtiar dia kata mesti kita kena cari orang sayang kita lebih. Mari bergoyang yang Ada. Tapi ramai orang cakap kena cari yang dia sayangkan kita lebih. Mama Luqman pun cakap benda yang sama. Kalau Abang Farid? Itu Gen Z ya tu. Astagfirullahalazim. Bukan nak menentang arus atau apa, tapi to me kalau kita betul-betul ikhlas kan dalam berhubungan tu, benda tu tak timbul isu. We always fokus kat diri kita menyayangi dia semampu lebih. Kalau sayang dia lebih tu lagi bagus. Ya. Pasal sini kita cerita pasal pasangan suami isteri.
menyayangi ke apa, wah kita dah masuk ini pula deep sikit kan. Itu memang pahala kita, itu bahagian kita. Betul. You go all out je. Okay. Tentang apa dia kurang, dia lebih, dia apa, itu antara kita dengan Allah SWT. Jawapan millennials, guys. Nampak tu jawapan. Nampak tak? Pasal apa? Kualiti tu. Kau Bila kita cakap, kenapa Salah. tahu? Bila kita cakap, oh saya nak orang yang sayang saya lebih. Okay. Meaning you are insecure. Betul? Betul? Meaning you are insecure. Setuju? Setuju. Maknanya YB insecure. Tak. Okay, simple. Okay, cantik. So, Okay. dah rumus lah. Okay, dah rumus. Yang itu kita boleh cut Kita boleh cut. Edit nanti. Okey. Adakah duit sebenarnya boleh beli bahagia? Daripada aku nangis dekat simpang Renggam, baik aku nangis dekat Maldives. Wow. Sempang Renggam at least boleh berjalan makan keripik Yeah. apa semua. Kat Maldives pulau je. Aku Tapi makan seafood. seronok lah Maldives bang. Seronok. Kalau menangis kat sana So seronok macam mana? lah. Nak Tak nangis apalah, kat mana? yelah, macam orang pernah cakap kan, lagi baik aku menangis dalam kereta besar kan. Nangis dalam Porsche daripada aku nangis dalam kancing kau tak ada aircon. Contoh lah. Okey. Kalau Porsche tak ada rotek, rindu dengan bijak. Wah, masuk lagi. Mantap. Setiap soalan ada. Tapi, okey. YB, silakan. YB bijak. Nampak macam tak nak buka mulut orang Tak, ni. ini benda ni. Senang je soalan tu. Tak. Apa duit boleh beli bahagia? Tak, benda Balik ni. pada yang tadi tu. Bang, kita punya pendapat dengan perempuan lain. So kita dengar perempuan punya pendapat. Okey. Tadi kan dia jawab. Aku punya jawapan lah tu. Oh, itu. Baik saya nangis di Oh, Bali mana- daripada nangis di Simpang Renggam. Oh ya? Ya. Tapi dia janganlah macam tu. Dia macam mana pun. Macam bapak-bapak nasihat anak. Dia janganlah macam tu. Tak, dia kena orang kata. Dah, kilat guruh. Ini adalah tanggang. Sebab aku tanggang. Oh. Nampak ramai perempuan agree. I agree Maldives. Tadi tak buka Agree. kipas. Dia buka kipas. Macam mana? Okey. Tak tahulah macam mana nak jawab soalan tu. Ya, Nangis boleh. kat Nak Maldives makan sebab. nasi pun kena duit sebab nak beli beras. Tak, sebab nangis kat Maldives tu. Saya pun kadang-kadang mungkin setuju juga. Sebab seronok lah kan. Tapi. Tapi saya Kebahagiaan ni. Sabar, ada orang komen tadi, topik kita tadi. Lily Bu 97. Daripada Rumah Reels. Kalau kita sayang dia lebih, still sama ke? Jangan sayang orang lebih daripada diri kita sendiri. Wow, self-love. tapi tu betul. Sayang diri kita tu sayang diri kita. Sayang orang lebih tu sayang lah. Tapi sayang diri kita tu it's incomparable dengan orang lain. Kita love ourselves, kita tahu limit kita. Tapi about menyayangi seseorang, you go all out. Kalau orang tu deserve You lah. you kena percaya that orang tu betul, orang tu tepat. You can get the return with the same vibe, with the same value. Bukan bang, sebab dekat luar tu bang, banyak je yang kena game. Ya, Sebab ya, faham. terlalu melebihkan Terlalu pasangan tu. menyayangi orang yang belum pasti. Jadi Ya. kita pun juga. Ini dua lah. Ni couple dengan dah berkahwin. Berkahwin, betul. So dia ni Couple ni, macam tak valid sangat lah. kalau macam couple kau tengok macam tak payahlah sampai merosak diri buat apa. Ya. Tapi tu yang ramai. ramai yang macam tu lah. Ya, untuk adik-adik yang masih kan tu, jangan macam tu. So sayang diri sendiri. Bila dah berkahwin ni dia dah total different. Dia Betul. dah amal ibadah. Betul. Tadi nak jawab apa benda tu? Duit boleh beli bahagia tak? Nick, Sarajab memang pilih duit dari dulu. Okey Jujur lah. ni Dia balik pada ni. Kau Ambil macam- pada pick up from you lah. abang Sebab bijak kita nak ni. edit senang abang Dia bijak. senang. Dia apa tahu? Dia cerita dia duit is duit. Dia harta ni sampai bila-bila pun tentang kecukupan. Semua orang boleh kata apa yang cukup apa tidak. Okay. Again back you to your definition. Bagi kau tu apa? Ada orang mungkin aku macam ni aku bahagia. Aku hidup senyap aku bahagia. Tapi ada orang kebahagiaan dia macam tu. Okay. So berbalik kepada bersyukur je sebenarnya cerita dia. Ya. Okay. Di mana level you bersyukur, you bahagia. Kalau tidak, dia takkan ke mana-mana juga. Sebab kalau dia Ada orang dah sampai Maldives pun, tak bersyukur. Aku nak pergi tempat lain lagi. Itulah aku nak dia pergi dia. tempat lain lagi. Pun ada Senang juga. kan carry forward. Tak, bukan. tak. Benda tu saya kontak, saya team Sarah on that statement. Tapi dah. Saya ingat nampak dah dengar kan? Dah dengar kan? Catat Dah semua dengar dah. dua fikiran lah. Ada buat fikiran. Tak, sebab bila kita belajar bersyukur tu, kalaulah kita tak bersyukur, Ya. ni 500,000 pun tak cukup lah kau. Betul. Beda ada dapat 500,000 kan. Aku nak sejuta lah. Dah dapat sejuta, aku nak 2 juta. Mana nak bahagianya? Itulah effort dia untuk memperbaiki diri. Sampai bila? Betul-betul. Sampai dia Ini jadi ini the pernah best from tahu. the rest. Ada orang kaya, orang senang yang pernah pun berkongsi sebenarnya. Dia suka, aku nak cari duit lagi. Aku nak cari. At the end of the day, dia akan cakap sebenarnya, aku pun tak tahu definisi cukup, bahagia tu apa. End up dia akan
tone down, relax, balik kepada kehidupan yang normal, gini-gini, oh inilah sebenarnya kebahagiaan saya. End up, manusia ni memang macam tu. Ya. Itu je cerita dia. Okay. Haizal Hamid, agree je bro, mana boleh menang dia kata. Yalah, betul. Bahagia datang dari Senang, hati, bukan dari duit. Jika duit itu mampu membahagiakan, teruskan berduit. Dia lalang ni. Macam mana? Bahagia datang dari hati, bukan dari duit. Okey. Jika duit itu mampu membahagiakan, teruskan berduit. Okey. Betul lah. Betul. Betul. Yang nangis dekat Maldives tadi, dia orang kata mana tahu jodoh kat Maldives. Dah pula. Kan dah jodoh kau pula lain pula cerita. Okey, jodoh kat Maldives. Itu dah balik pada orang yang bertanggungjawab semua, dah bukan duit lah kiranya. Sebenarnya itulah yang dicari, kebahagiaan. Dah jumpa someone yang boleh jadi jodoh kita apa semua. Tapi nak kat Maldives. Okey. Apa lagi? Dia balik Maldives. Okay, jangan lupa berikan kita 100k likes dan 1000 share di TikTok live untuk unlock apakah hadiah misteri kita pada malam ini. Share. Share kita dah cukup dah 1000 share. Sekarang ni kita nak 100k likes. Sekarang berapa? Sekarang 45,000 likes. Guys, apa benda susah Halfway tekan je. there. Halfway. Tolonglah. Ya. Bukan susah nampak. Like. Susah pun like. Tekan je. Okay, sekarang ni subtopik agree to disagree. Kita nak cakap pasal lelaki ni wajib ronah support wanita. Support macam mana? Kita tengok soalan-soalan dia. Okay. Kalau perempuan, gaji dia lagi tinggi, adakah masih perlu lelaki bayar semuanya 100%? Topik ni memang hangat ni sekarang. Okay, angkat jawab YB. Cik Sandal. Sila. Cantik, yakin. Nampak Cantik, yakin. first time bila yakin kita nak dengan dengar jawapan dia. jawapan dia. Kalau perempuan lagi tinggi gaji dia, adakah masih perlu lelaki bayar semua? Ya. Benda-benda ni, ini kita cakap, saya faham konsep dalam perkahwinan lah. Okay. Kita ambil untuk Kita cerita konteks perkahwinan lah kan. Betul. Lelaki kena membayar nafkah ataupun semua memang kena berlandaskan syariat Islam lah. Betul. Kan? Jadinya tuan-tuan, Ya. apa perlu bayar lah. Bil-bil. Sebab kalau ikut syariat Islam, apa? Pakaian. Pakaian 2 pasang setahun. Shelter. Tinggal, kebajikan. Shelter. Makan Makan minum. minum. Nafkah batin. Maknanya, lengkap semua ni, tinggi mana pun gaji perempuan tu, settlekan ni. Berusaha untuk settlekan yang ini. Tapi apa kena mena tinggi gaji dengan nafkah batin? Ada itu yang termasuk lah. Apa yang perlu diberi. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Ya. Abang Farid? Tu. Setuju? Ikut tak? Saya setuju dengan Abang bijak ni. Tak, tapi again lah maksudnya kita ingat satu benda. Memang akan ada yang setuju tak setuju. Ini kita dah soalan kau tanya cerita macam ini kan. Satu, pertama sekali lelaki tanggungjawab tadi. Nafkah semua. Again, nafkah tu ikut kemampuan. Betul. Tetapi mesti ada. Betul. Tentang isteri bergaji ni, mungkin ramai kata kontroversi dan sebagainya. In fact, kita kena tahu bahawa bila isteri tu bekerja sebenarnya di atas keizinan suami. Betul. Keizinan suami. Lebihnya gaji dia dan sebagainya adalah untuk membantu untuk mendapatkan lebih kemudahan ataupun lebih kesenangan daripada apa yang telah diberikan yang semampunya oleh suami itu. Betul. Dia top up. Aku dah minta izin suami ke tadi keluar rumah? Kau sekarang? Dah. Balik dululah. Tak, dia benda ni kan. Setuju. Dia sebenarnya benda ni sebenarnya no issue at all pun. Tapi disebabkan ada ni bisikan. Disebabkan track dong. Benda ni simple benda toksik macam engkau macam ni engkau macam ni mulalah DE tu rasa macam betul juga cakap dia. Macam Nabila Aida dia cakap kena ada persetujuan dari kedua-dua pihak. Kalau ada common sense, insya-Allah boleh bekerjasama. Ya. Betul. Tapi ramai juga duit bini is duit bini. Which is betul. Tapi berbalik pada yang tadi itu. Again, yang macam di atas keizinan, di atas perbincangan, di atas kesamaan, kesefahaman. Ayam spicy atas ihsan. Betul? Betul. Ali Ailis, semua salah Gen Z. Tiba. Jangan macam tu. Walaupun mungkin betul, tapi jangan macam tu. Gen Z lah punca orang berfikir macam ni. Betul lah. Freedom of speech ni terlalu banyak speech yang tidak. Tak bang, diorang ni suka naikkan isu-isu ni. Betul, sebab betul. Macam saya cakap tadi, diorang rasa macam generasi kau nak macam tu, kau macam tu lah. Aku tak nak. Aku nak lain. Aku nak lain. Duit sebab ni duit aku. Kenapa pula aku kena bayar untuk dia? Faham tak? Diorang ada satu yang... Tapi kalau diorang nak ikut, tak nak sangat ikut cara kita, cara millennial, diorang lelaki support semua.
Betul. Dia tak boleh. Sebenarnya again ini dah bukan hal fitrah, ini berbalik kepada memang fitrah dan juga hukum sebenarnya. Lelaki is the provider. Itu je. So dia tak ada isu-isu. Mok for life. Oh. So how about kalau suami manjang tak ada duit, tanya je, jangan marah. Okey, ni statement ni memang berat Mok. Mok. Tak, Mok for life ni dia memang sentiasa tersakiti. Dia ada banyak pengalaman tersakiti. Oh, dia ada banyak komen tadi. So dia tanya je, Tak, jangan marah dia kata. Dia macam ni. Tak ada duit, okay, kita faham. Tapi tengok, dia berusaha tak? Pagi-pagi lepas subuh dia keluar tak? Balik malam-malam tak? Takkanlah. Okey lah, mungkin it's fair enough for us untuk anggap dia keluar pagi, balik malam tak ada kerja kan? Kalau sebenarnya dia pergi berfoya-foya, Check balik. Faham tak? so nak kena check handphone lah. Bukan lah. Dia benda macam ni. Kita kan Sekarang, percaya sekarang kalau Gen Z cakap tak payah keluar rumah subuh pun, dah buka laptop. work from home. Work from home. Buat konten. Buat konten. Tak adalah. Dia first faham dulu dan tengok. Andai kata betul lah macam dia ni memang biawak hidup kan. Dia cakap kau ni biawak hidup. Okay, ini berbalik kepada tu. Tadi persoalan kita tadi tanggungjawab. If he's seorang suami yang bertanggungjawab, hidup zaman sekarang ni keras, ada turun naiknya. Betul. Okay, kita mengharapkan lelaki wanita ni susah senang bersama. Kita mengaku cerita lelaki lah. Antara benda yang paling ditakuti ataupun oleh lelaki ialah bila dia susah, bila dia titik terendah, dia akan ditinggalkan ataupun tidak disokong. Ini I'm being honest. So cari partner untuk lelaki, cari partner yang sanggup susah senang. Yang wanita ni bila cari yang bertanggungjawab, susah tak ada duit, memanjang tu takkan jadi. Dia mungkin tak ada duit sekejap, tapi kita tahu. He is like Ke sebenarnya lelaki dia kedekut. Tak ada duit Ayu, padahal ada duit. itu kita tak tahu. Ada juga. Ada juga macam tu. Ada juga. Ada Gen yang Z jenis tak macam macam ni. Gen Z tak macam ni. Tak sebab producer suruh aku puji Gen Z. Tak. Lama aku nak yelah. fikir. Lama aku Gen Z, fikir nak puji. Aku capek nak puji. Gen Z okey. Gen Z okey. Gen Z okey. Kau tahu tak Gen Z generation yang padu? Betul. Tapi yang penting tak semua Gen Z sama acuan macam Rai cakap. Rai acuan dia lain. Ya. Yang kita cakap ni yang tak dekat dalam ruangan komen. Bukan. Cuma I'm telling you guys lah. Zaman sekarang Gen Z, you guys are lucky. Lucky kenapa? Dia bukan nak apa tapi nak bagi dia creative thinking sikit. Kalau dulu kita cerita subuh keluar balik mana apa, kalau kita keluar zaman dulu kalau cerita tu abang keluar pergi cari kerja, tak dapat kerja dan sebagainya. Now for you guys Gen Z, daripada jadi rider dan kerja di mana-mana. Ya. It's all about you nak bekerja atau tidak aja. Betul. Betul. Tak, betul. Kalau compare dengan dulu, lagilah nak kena, contoh daripada Perlis, nak kena datang KL, carilah ini aku nak Kehidupan pasal cerita, baru kehidupan dia. baru. Padahal tak tentu lagi. Ya, betul. Sekarang ni, kalau dekat Perlis takkan tak ada. Jadi, mesti boleh jadi rider kak. Betul. Nak buat benda-benda yang mudah. Jangan marah, kita bincang. Tak, ini kita cuba. Kita bukan nak emosi. Itu sebenarnya you Kita guys bukan yang nak emosi. memang untung sekarang ni. Sebenarnya rezeki tu di mana-mana, tinggal you guys nak cari ataupun tidak je dengan dalam dunia digital sekarang, dunia yang banyak kerja sekarang, just nak buat tak buat je. Tapi bang, bila Mok tu cakap laki macam mana lelaki ni manjang tak ada duit Manjang tak kan, ada duit. itu maknanya something is wrong. Something is wrong. Memang ada something wrong. Muhammad Nur bin Zakaria. Patutnya yay. bijak panggil Mak Nur. Hello Mak Nur, tak reply WhatsApp. Oh ya ke? Reply Mak Nur, asyik tak available je dia Mana kata. abang kira replacement ke apa ni? Aku nak Manu dah lah. Diorang nak Mak Nur bang. Sorry bang. Diorang nak Mak Nur. Mana-mananya kita ni option je lah. Okay. Sis RT dia kata Gen Z okay. Serba-serbi parents bagi. Sis arti. Serba-serbi parents bagi. You Yeah. tersakiti ke parents you tak bagi dulu? Kau macam mana ni? Tak, itu lumrah. Yeah. Sebab bila golongan millennials ni, bila jadi parents, dia orang anggap Betul. dia orang tak nak generation bawah ni susah macam dia orang. Seperti mereka. Dia orang tak nak, tak apalah, aku dah go through hell. Aku tak nak kau ni teruk macam aku ni. Oh, Tak go apa, through hell, aku bagi ni. Tak, certain. Tak semua, tapi Tapi certain. adakah sebab parents macam ni lah yang menyebabkan melahirkan Gen Z yang macam Betul. Mungkin juga. Okay. Mungkin Tak juga. ada. Betul. Betul. Tak, kadang-kadang ya Allah, kita ni pun betul tak setuju. Kalau kita jadi mak bapak, kita pun akan macam tu dengan mereka. Tapi I think tak ada salah pasal kita tak nak dia susah macam kita. Betul. Tetapi kita kena equip dengan diorang what you have to do. Kadang-kadang ada baguslah kita kata tough love, kau kena mesti experience kan. Tapi bila kita bagi, kita kena bagi satu benda yang macam okay, aku bagi
kau kena buat something better with it. Betul. Dia kadang-kadang budak-budak ni dapat, oh aku dah senang, relax. You give but to multiply. Untuk ada kehidupan yang lebih baik. Untuk ada kehidupan, bukannya untuk, oh aku dah cukup. Wow, okey dah. Itu tak boleh. Alright, so jangan lupa mak bapak di luar sana tekan Oi, sikit like lagi, guys. sekarang. 100k like cepat korang. Kita nak Cepat. 100k likes untuk kita. Tekan je. Pop. Betul. Kita nak Like unlock lah. hadiah misteri pada malam ni. Ada batas dia. Betul, Ya, ada ya. batas dia. Sebab kebanyakan parents macam kita ni, bila kita tengok anak kita, mestilah kita nak bagi Terbaik. segala-galanya. Betul. Ya, sebab rezeki kita pun rezeki anak. Tak nak dia orang susah. Ya. Tak nak susah. Kadang-kadang tu kalau ada meeting dengan wife ke ni cakap ni based on experience Kadang bila meeting okay, apa lagi untuk anak-anak ni? Apa lagi untuk anak-anak ni? Kadang tu sampai tak fikir diri sendiri. Betul. Faham tak? Pendek Itulah mak sendiri pun ayah. goyak-goyak. Lama tak beli. Itulah mak ayah. Betul. Kan? Okey. Subtopik seterusnya. Ini Gen Z punya topik lah Degree. Oh ni best. Masih penting ke belajar sampai ke degree, sampai ke masters untuk zaman sekarang ni? Contohnya nak jadi influencer, nak jadi content creator, nak buat digital content, perlu ke ada degree? Buat apa? Cik kat TikTok dah dapat income. Tengok. Berapa nak degree? Manu dah naik ni. Dia kata, jangan saya switch off Swiss you Sarah. Shout out Mano Mano, Shout out Mano. jangan kacau konsentrasi saya Mano. Dia lah kita punya ikon. Ikon Gen Z. Tapi dia pun dah mula lalai. Oh okey. Ni tadi dah ada ni. Penting. Degree itu penting. Dia dah. Degree itu penting. Penting. Of course penting. Pendidikan asas tu perlu untuk ajar critical thinking and common sense. Ya tak, orang nampak degree ni memang semester 1, semester 2, dia orang nampak syllabus tu. Sebenarnya along the way 4 tahun belajar tu ada dia punya apa kata koko dia. Koko lama tak dengar. Apa kata mula kan? Ayat bapak-bapak koko. Ada kalau UiTM ada kesatria. Shout out UiTM. Palapes. UiTM dia. Benda-benda macam tu, benda tu yang membentuk tambah lagi bila duduk dekat dorm, bila macam mana nak survive kawan-kawan. Tapi orang macam sekarang ni, bila dia terus jadi content creator, dia terus fokus bekerja, dia dapat duit terus. Tapi dia hilang, dia tak ada value-value yang saya mention. You UiTM mana dulu? Tak tahu. UiTM Shah Alam ke? Course apa? Saya UiTM Shah Alam law sekejap. Lepas tu awak dah tak ikut Lepas tu undang-undang. macam tak boleh buat saya pindah ke UPM. UiTM buat apa? HR. Tak apalah, law. Junior abang sekejap. Law kan? Tahu. Sempat lah. Sempat. Okey. Okey. Tapi penting, saya setuju. Penting sebab sebenarnya education ni akan membezakan cara berfikir dan juga cara korang solve problem dan juga common sense. Sebab common sense sekarang is not common anymore. Okey, You know? namun begitu. namun advice saya kepada yang itu kita lock. Memang degree ni penting macam mana pun about kita punya critical thinking, because senang cerita macam lah, kita daripada apa pun umumnya orang berilmu ini akan berbeza dengan orang tak ada ilmu. Betul. Itu tentang ilmu. Tetapi apa yang nak saya sarankan, because you have the opportunity now, ialah bila semua orang ada degree, semua dah sama. What's your difference? What your uniqueness? Yes. Polish up on soft skills. Yes. Perbanyakkan soft skills. Okey, tapi contoh kalau macam Mak Nur cakap, kalau tak ada pendidikan nanti mulalah cakap, mana ada cikgu pakai Lamborghini? Content creator 18 Tengok tahun tu. dah pakai Lamborghini. Tengok tu benchmark dekat kereta. Faham tak? Dan itu adalah dia punya definition of success untuk diorang. Tak, dia okey, degree ni apa yang saya nampak bila saya tengok dekat board ni kan. Degree bila kita narrow down, kita jangan apa-apa degree. Kadang-kadang ada yang kat luar tu dia tak ada rezeki bang. Dia tak ada rezeki. Kadang mungkin dia aku tak faham, tak pandai apa semua kan. Tapi tak semestinya kadang ada college-college yang buka sijil. Faham tak? Yang lebih praktik, hands-on. Yang untuk technical punya ni. Yes. Okey. Boleh, sorry. Jangan kena marah. Tak, maksudnya kan, kami ating-ating abang bijak kita ni cakap ialah jangan scale down to degree saja, tapi sijil, education as a whole. Kadang-kadang I tak blame juga, you have like 6 sijil yang legit yang boleh digabungkan sebagai satu ni dengan satu degree, it's okay as long as pendidikan itu penting. Yeah. Dia bukan tak ada
nak jadi content creator, if you don't have a critical thinking, you don't have the knowledge, you tak ada visualization yang baik dan sebagainya, you tetap tak dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kau tak ada common sense, itu yang kau tunjuk. Ya. Buat podcast tunjuk aib. Ya tak betul. At least modal kau adalah benda-benda macam tu. Ya. Tak, degree ni dia bukan sekadar sijil yang untuk dipaparkan, ditayangkan. Dia adalah satu titik Terendah. Tertinggi. dia tertinggal dulu. Dia bukanlah. Pertengahan. Dia adalah satu titik di mana Titik tolak. bila kita dapat mindset kita dah berubah. Bila kita dapat cara hidup kita lepas ni mungkin different. Education as a whole lah. Betul. Education. Tapi ada orang tanya, okay, sebab kita cerita apa-apa ilmu pun. Ilmu hitam boleh kira juga tak? Ailis. Kenapa Ha. Kenapa kau macam ni? Ailis tanya, okay. ilmu hitam boleh juga ke kira? Sebab dia kata ilmu juga tu. Ilmu juga. Ilmu hitam. Itu dosa lah. Itu dosa Masuk besar. Masuk neraka lah. Boleh lah kalau nak masuk neraka. Okay. Okay, setuju tak kalau kita nak rumuskan AI ni satu hari nanti dia akan gantikan degree. Kau ambil lah course AI. Tak. Dia tak boleh gantikan. Tak boleh. Even and macam saya pun rasa bila ada AI lah, dia memang totally different daripada zaman kita kan, zaman awal kita kan. But again, I do believe AI still memerlukan human skill, which is the correct prompt, the creativity. You tak pandai nak fikir atau manipulate ataupun kreatifkan kepada prompt you tetap dapat tidak mendapat hasil yang baik. Ya, macam hari tu viral menu dekat kedai makan. Orang dia pakai AI, tangan dia kat sini ada dua, tengah buat apa patut satu lagi tangan kat sini. Sebab dia pakai AI. Maknanya orang yang approve menu tu tak pakai human skill. Kau main approve je AI, manusia tu ada 3 tangan, ada seorang tu kaki dia, tangan dia panjang macam ni. Oh ya Gambar. Itu dia terlalu pakai AI. Tak boleh. Terlalu bergantung jadi macam tu. Bergantung. Again, kena ingat AI tu tetap ciptaan manusia. So manusia tetap lebih superior. Tapi dia kata AI replace degree. No. You take degree in AI lah. Tak, dia tak sama Tak tau. kena. Macam mana? Okay, kalau if your life is depending on AI, Dia dengan tanya je lah semua benda kat AI. okay, benda tu can be done. Life kita tak depend kat degree. Sebab life is more than just degree. Ada orang semua benda Agree. tanya AI tau. Lepas tu dia akan buat sebiji apa yang AI bagi tahu dia. Contoh, how do I solve this? My friend gini. Sama lah Sarah, okay, sebagai contoh kita ambil benda yang perlukan pendekatan manusia dengan manusia ni. Contohnya ambil benda paling simple lah yang kita boleh relate, kita cakap apa-apa. Kan? Kalau pakai human sense, kita akan tahu jangan menjawab. Jangan biadab. Macam mana pun dia apa respect apa semua tu kan. Tapi AI, kau kena reply macam ni. Orang tu pun ikut, budak tu pun ikut. Dah hilang dah nilai kemanusiaan dekat situ. Cik Sarah. Puan Sarah. Cik Sarah. Boleh. Saya cik, saya terima. Jadi Puan Rancak. Puan Rancak. Tapi bila cakap nak replace, tapi hakikatnya memang kat luar tu ada yang 100% rely ke AI macam Sarah cakap tadi. Memang ada yang sikit-sikit nak AI. Sebab tak nak fikir langsung. Kenapa? Tak nak fikir. Sebenarnya kalau you depend macam tu, you actually downgrading you punya intellectuality tu. You are destroying your own mind. Dia memudahkan Brain damage. dan membantu kita untuk upgrade but not to dependent solely. Kau dapat jawapan, we kena lebih kreatif, lebih higher punya thinking. Itu saja. Sebab tu lah dia orang sekarang 6-7. Yelah Kita tak faham kan? Sebab hanya Gen Z je faham. Itulah Gen Alpha je faham. 6-7. 6-7. Apa joke kau ni 6-7. Sedih kan? Sebab lah. Sebab. Jangan lupa, kita nak 100k like. Sikit lagi kawan. Sikit dah berapa dah? Sikit lagi. Cepat 100k like. Sekarang dah 88k. 12,000 lagi guys. Bukan banyak pun. Alright. Okay, kita nak tanya. Ni lebih penting ni soalan ni. Alamak. Adakah rupa lebih penting daripada kebijaksanaan? Contohnya, kalau korang dua orang adalah panel ya. Ada orang datang untuk interview untuk Sarah datang nak jadi PA. Okay, Sarah datang. Sarah yang cantik lah. Obviously. Alright. Ada seorang lagi datang special. Special seorang ni kan. Aku datang pun jeling geni je sebab dia special. Okay. Korang pilih siapa? Siapa yang lebih ada advantage? Yang cantik ni ke yang special?
Kalau itu bukan Be honest ya, be honest. Kalau itu bukan pertandingan ratu cantik, tetapi pertandingan siapa nak assist aku di dalam pekerjaan dan nak maju dan sebagainya, saya akan pilih orang yang ada intelligence yang boleh membantu saya mengupgradekan productivity dan sebagainya. Itu to Tetap me. tengok resume. Tetap tengok resume. Okey, kalau dua-dua sama level dari segi resume, takkan kau pilih yang besya-besya? Okey, dari segi macam tu, of course. Mesti kita pilih pasal dia representing kita dan sebagainya. Kita nak orang yang berimage yang lebih baik. Tapi dia mesti at par lah. Intelligence tu mesti at par. Ya. Sama. Wow. Ya, Nampak setuju macam banyak juga ke? berfikir. Macam saya, kalau nampak macam tu banyak kan, berfikir, okey. Qualification semua dah sama semua kan. Cantik. Tapi ni cantik dengan yang tak cantik kan. Jangan tak cantik. Wah, yang Biasa-biasa. kurang ni biasalah kan. Biasa. Saya ambil yang kurang tu. Sebab kesian kat dia. Alamak lagi lah. Pula. Tengok tak sebab saya tahu. Semua orang mesti nak ambil yang cantik TV ni. dia dah mula betulkan seluar. Kau siap, kau ajak lagi, kau tidur Tak, luar. saya, ini untuk job ni. Okay, selalu kita cakap pretty privilege. Tak kisah lelaki ke perempuan ke, pretty privilege is real lah. Tapi tu memang real. Real. real ke mitos? Real. Tapi bila saya pernah sembang dengan benda-benda ni dengan kawan-kawan saya yang kerja corporate kan, especially diorang memang anggap benda ni macam Abang Farid cakap, untuk image brand atau company tu. Ambil yang lebih elok. Tapi kita cakap ni at par lah. Qualification diorang ni. Tapi diorang nak ada, diorang akan rasa baik aku ambil yang rupa dia elok lagi. So Abang Farid dah berapa lama enjoy the pretty privilege? Tak lah. Cinta. Entahlah. Tiba-tiba. Alhamdulillah. Apa bang? Alhamdulillah. Tapi tak apalah. Kita dah tengok ramai orang pun. In fact, kita pun kena berlaku jujur about the privilege. So, tak payah privilege. Kadang-kadang bila kita tengok, kita tahu macam ni hidup ni ada double standard. Memang wujud. The word is double standard. Bukan kita nak kata saya lebih, dia kurang ke apa-apa ke. Even if I don't ask for it pun, tetapi macam benda ni dah, kita akan kata alhamdulillah rezeki, tapi kita tahu bahawa kalau ini mendiskriminasi orang lain, merendahkan orang lain, so we shouldn't take the privilege. Tetapi Betul bang, shouldn't take the privilege. shouldn't take the privilege. Host rancangan wanita tu, saya wanita tak pernah dapat. Kenapa abang lelaki dapat? Okey bang, depan semua orang abang boleh mungkin abang boleh bagi statement. Pretty privilege. Tapi betul. Even perempuan pun, lagi. Perempuan lagilah sebenarnya. So kita tak boleh nak deny. Itu memang bukan fact atau itu adalah fact, tapi tentang perbincangan yang lebih deeper tu dia lain lah. Tapi kalau nak jawab yang fact ni memang betul, memang wujud. Tapi dalam bang kehidupan. rasanya itu sebab mungkin lumrah juga. Tapi sorry lah YB, benda ni YB tak boleh relate. Tak sebab dulu sebelum saya juga kata kereta kan. Waktu saya juga kata kereta, saya pergi kat interview. Okey. Saya cakap kat dia orang kan, tolong jangan ambil saya sebab saya handsome. Oh. Ambil sebab kualiti saya Betul. Quality content tu. Dia kata, okey tapi kau memang tak handsome, so kau tak dapat job ni. Okay. Kalau pasangan kita ni, cantik, dia memang hot. Kawan-kawan kita pun kalau tengok dia macam, apa kau baik ni. Tapi dia toksik. Dengan yang macam biasa-biasa, tapi dia matang. Ini dia menenangkan obviously jiwa. kalau cerita pasangan lelaki atau perempuan, apatah lagi perempuan di mata lelaki, saya pilih yang matang. Because none yang toksik, nama pun toksik pun memang tak boleh. Even lelaki pun kena toksik, kita takkan bahagia pun. Tapi sedap mata memandang bang. Sedap mata memandang pun kalau toksik, sakit hati mata. Lama-lama dia sakit hati lah. Macam Sakit saya mata hati. Macam saya dapat rezeki cantik dan matang. Wow. Alhamdulillah. Macam mana abang nak Sebab yang itu kalau saya salah jawab, habis. Ya. ada ni tak apa tu sound effect kompang tak? Okay, confirm Confirm. dengan jawapan tu kita lock Ya. Cantik macam mana pun, tapi kalau kau toxic, kalau kau handsome, then kau toxic jap. Tu jadi busuk. Tapi kejap kalau bang. dia handsome, tapi dia kaya, tapi dia toxic sikit. Macam mana? Tak boleh lah. Tak boleh. Sekejap, toxic ni kita boleh ubah ke tak boleh ubah? Tak boleh. Agak tak Perangai boleh ubah. buruk. Perangai buruk ataupun dia jahat ataupun apa. What is toxicity? Even kadang-kadang suka brag. It's a toxicity. Betul. It's a brag, it's toxicity. Suka nak merendah-rendahkan orang. Toxicity. Penyakit. So Rasa still, saya betul. whatever toxic is toxic. Dah. Okay. Settle. So toxic ni tak boleh diubati
Tak boleh. Sebab memang dalam diri dia. Dia kalau boleh ubat, kalau boleh ubat pun nanti ada benda lain nanti. Confirm. Bawa bubat lah. Marah betul ni. Sebab tu Macam personal ni. tak, sebab tu saya kalau nak kahwin tu saya pilih betul-betul. Saya jumpa isteri saya cakap dia ni cantik dengan matang. Okey, on. Oh, wow. Abang. Okey. Wow. Okey, kita awak lock. membuat pilihan yang Abang. Okey. Saya suka product placement tu. Okey, sekarang ni kan social media membuatkan ramai orang, especially kita tak nak sebut generasi lah terlalu mementingkan rupa. Tak kisah generasi pun. Tak kisah, mana-mana generasi pun dah mula compare ataupun even dengan pasangan sendiri dah ada husband and wife. Bila kita social media ni kita dah mula membandingkan rupa. Ya. Dia dah 3 anak. Kenapa body dia hot? Kenapa bini aku tak? Oh, dia cerita perbandingan lah ni. Perbandingan lah. Pentingkan Setuju rupa. ataupun tidak. Social media ni sebenarnya punca kita dah mementingkan rupa ni. Benda tu Ke sebenarnya memang daripada dulu lagi. saya setuju. Benda tu betul. Benda tu betul sebab ini kita bukan cakap konteks rupa paras tau. Kadang-kadang saya sendiri bila tengok orang buat video dekat rumah kan, macam cantik rumah dia. Rupa rumah dia. Aku takut lah tu nak cakap pasal rupa cantik tak cantik tu. Takut Dia cerita lah tu pasal nak cakap boleh dia cerita bandingkan pasal rupa video orang rumah dengan pula. dia sendiri. sebab rasa dah banyak ni orang akan screen record ni, so statement kena hati-hati dah. Kan? Kadang-kadang kita tengok kan, bila kita tengok rumah cantik, rumah aku kenapa tak macam tu? So macam lepas tu cakap, aku kena ada rumah lagi besar. Aku faham tak? Dia dah start dah. Dah start. Itu lelaki. Perempuan tak tahulah lagi lah. Tengok macam Sarah cakap dia. Oh, kenapa? Jangan nak tulis jari. Dia ada. Jangan nak tulis jari. Macam yang Sarah emphasize tadi. Okey. Kan? Oh, cakap kenapa orang yang anak 3 daripada orang, kenapa aku tak boleh macam tu? Faham tak? Kita dah start dah. Rasa tak bersyukur. Tapi adakah membandingkan tu membuatkan kita rasa kita nak work on ourselves more? Tak, ini depends. Sebab tu kita cakap nak balik pada Gen Z. Sebab tu now kita ada banyak anxiety, depression dan sebagainya. Bila you keep on membandingkan, ingatlah bahawa apa yang orang paparkan dalam social media itu mestilah yang baik-baik je. Takkan nak paparkan benda ni. Betul. Kenapa wujudnya filter? Kenapa wujudnya apa dan sebagainya? Dan so I think benda tu tak payah nak dibandingkan. Memang orang ada social media ni memang diorang memang nak nampak cantik, nampak elok. Silapnya satu, yang upload tu kau jujur tak dengan diri kau? Betul. Yang melihat ni, kenapa perlu menjadikan perbandingan? So itu akan menjadi masalah kita. So back to genuinity lah when dealing with benda-benda social media ni. Okay, sambil kita bercerita, I nak korang spam dekat komen, adakah korang team beauty atau team brain? Team beauty atau team brain? Sila komen sekarang. Siapa yang buat team beauty kan? Siapa yang komen team beauty tu kita akan screenshot Ayuh. Baca Kak Usah dia komen tak boleh perangai toksik ni. Kalau perangai buruk sampai bila-bila pun payah nak ubah. betul. Tapi ada satu ni lah ni Sarah ni. Aziz ni kata orang biasa-biasa tu kalau ada arwah positif kita pilih dia. So again, bagi orang kalau rasa macam aku tak cantik lah, dia cantik lah. To me dia macam ni je. You have a good heart, dia akan terpancar. Dia akan terpancar. You tak payah nak risau-risau apa. Good heart first. You punya beauty tu comes later. You have a beauty face ke handsome face, but your heart not good you still ugly. Betul. like Lama-lama that memang kata wow. Nampak? Dah start cakap Cina. Betul. Dia- Mama Lokman mengaku, dia kata bahaya social media. Saya pun ada perasaan macam tu. Kadang-kadang iri hati tengok kehidupan orang lain. Betul, bila kita dah start iri hati ni susah sikit lah Tadi apa tadi yang orang komen tu bang? Dia kata kalau ada aura positif. Dalam berarti pun nampak elok lah. Benda tu janganlah ingat. Hati. Orang dia macam mana pun sebagai manusia ni kebaikan itulah yang bawa kita ke depan sebenarnya. Betul tak bang? betul. Dia bukannya rupa paras. Macam mana pun hati yang jujur. Okey, kita bersih. tanya Sarah. Lelaki yang tak berapa handsome, hatinya baik dengan yang paling handsome tapi jahat. Siapa lagi kaya? Saya nak tahu tu je. Sama. Sama. Kalau sama, mestilah lelaki yang biasa-biasa tu. Sebab dia tetap kaya. Dia tak jahat. Yang tu kaya tapi jahat. Tak boleh bang. Lain. Tak. Tapi betul juga. Easy lah bang. Tapi betul juga. Okay, let's say yang handsome tu lebih kaya sikit. Tapi tetap dia kaya. Dia bukan miskin. Okey je biasa-biasa tu. Tak, dia kaya-kaya banyak. Tak berhati Tak bukan kan? Kira macam jurang tu nampak
Okey, yang biasa-biasa dia miskin ke dia kaya juga? Boleh hidup. Boleh hidup, boleh bang jalan. Okey lah, okey lah. Tak apalah, tak apa. Kalau kita dia terima. miskin tak boleh bang. Ah. Kalau dia biasa-biasa boleh. Because kalau tidak, tak adalah kes engkau secantik mana, sehandsome mana, tetap juga bermasalah hidup. Betul Ya, tak? betul. Masalah rumah tangga. Dia Kena. balik juga pada hati, pada diri, pada attitude. Yang biasa-biasa tapi kaya. Nanti kaya boleh tukar jadi luar biasa. Betul. Ramai sangat orang dulu korang tengok content creator korang sebelum dia naik. Buruk dik. Buruk. Contoh. Direct je cakap. Abang Muhammad Noor. Beza Tak karya. tahu, tak boleh relate. Contoh Mak Noor tu. Wah, Abang Mano Buruk. Dah ada duit. Elok lah sekarang. Handsome. tapi dia baik orangnya. Nampak dia baik orangnya. Sebab tu dia terpancar. Betul orang kata. Biar kaya nanti boleh tukar dia jadi luar biasa yang biasa-biasa tu. Beauty Brain lah, brand. Team Brand pula. Team Brain. Brand kita bijak. Team Brain. Team Beauty ada yang cakap Team Sarancak. Bukan guys. Kita tadi Team Brain dengan Beauty. Jangan sebut Team Sarancak dengan Beauty. Okey. Ui. Alhamdulillah Sarah dah 108,000. Wow. Orang ni semua memang beauty with brain Nampak? Yes. Okay. So sebab kita dah dapat all the milestones, kita dah lock. Kita nak berikan, kita nak kotakan janji-janji kita sebab Tahu kita ke? semua minum. Allah. Sebab kita semua adalah beauty with brain. Kita tak payah pilih sebab kita orang memang beauty with brain. Sarah, Ya. dekat rumah Reels ada 2,200 orang tengok, dekat rumah muka-muka ada 1,300 Oh, 2,200 2,200 orang tengok kita kat rumah Reels. So semua perbualan dan jawapan korang tadi telah dicatat oleh 2,200 orang. Dia orang boleh rekod lah Dekat muka buku Kita- ada 1,000 lebih. Abang-abang baby boomer. Yang Bang, tengok acik-acik, akak-akak. kita standby headline pagi esok macam mana? Headline worthy ke soalannya? Okay, so sekarang kita nak bagi Sony soundbar. Yes. Bernilai lebih kurang RM700 kepada Wow. seorang penonton Kepada bertuah. antara kedua orang tetamu. Tetamu tak lepas. Oh tak. Oh, penonton. Seorang Penonton penonton bertuah. bertuah. Okey. Kita tak random lah. Maybe kita pilih dekat TikTok live, maybe dekat rumah Reels, maybe dekat muka buku. Kita ikut nasib dan rezeki. Semua berbalik kepada rezeki dan fitrah. Okey. Ya. Yang kita bincang tadi. Betul, Siapa yang betul. bijak, dia dapatlah. So, korang kena lengkapkan ayat minum. ini dengan cara paling kreatif. Terima kasih, Duit adalah ... Korang lengkapkan. Kena bagi statement. Kena lengkapkan ayat ni, kita pilih. Statement yang paling kreatif dan random lah. Betul. Okey, kita try lah, kita try. Korang try dulu. Okey. Duit adalah ... apa? Okey, kalau abang. Duit adalah Duit aku juga dulu. Macam kau pas Maybe dia bijak lah maybe. boleh kita improvise dari situ. Duit adalah, kalau satu ayat, rezeki lah. Okay. Duit adalah yang mampu merosakkan kehidupan. Duit adalah yang mampu membahagiakan juga. So apa? Okay, kau pula. Kreatif tau. Duit adalah alat. Berat kan? Dah start berat kan? Dah start berat. Berat. Okey, duit adalah alat. Kita cuba. Okay, dalam bentuk puisi, macam puisi. Duit adalah alat. Duit adalah alat Okay. di mana ianya boleh jadi rezeki yang baik Okay. yang boleh menaikkan kita dan juga boleh menjatuhkan kita. Nampak? Dia tak puitis sangat tapi point dia nampak sampai. Boleh, boleh. Tapi ada orang jawab sama. Tapi dia punya ayat lebih bijak sikit lah. Betul-betul Duit jujur adalah tool untuk kita, Sarah. Ha. Majukan diri dan keluarga juga sebagai double-edged sword. Mantap. Nak yang tu. Nak pilih yang ni Yang tu lah. Akhirnya saya setuju yang tu. Okay, Farini 2 kali tengok. Kenapa macam John Cena? Kau nak suruh Abang Farini jadi WWE pula. Pakai cap. Yelah, letih Fazil lah. lah. Macam John Cena. Habis takkanlah kau macam Kishi. Jangan, dia baru balik negara dia. Habis The Rock. The Rock. The Rock, okay. Sorry. Kita tanya. Kita bincang. That's it. Kita bincang. Sebab tu saya memang team brain. Oh, wow. Tapi Abang Farid kita beauty with brain. Beauty with brain. Come on. Yeah. You're so handsome. Orang perempuan selalu cerita. Dia cakap, awak cantik. Awak pun okey. Ni Nabila Aida punya ayat pun okey. Duit ialah hamba yang baik. Tapi Hamba yang tuan yang kejam.
Oh, betul. Oh, cantik. Ya. Hamba yang baik. Saya undi. Duit Bagus. ialah hamba yang baik tapi tuan yang kejam. Baguslah Nabila Aidan. baik, oh. Saya sokong. Baik. Itu baik. Saya sokong. Boleh curi Boleh tagline dia. boleh Kalau awak menang tu boleh bagi saya lah. boleh buat caption nanti. Buat caption kan. Ah. Gambar dengan duit. Tapi nak dapat duit. Bagus. Duit adalah untuk kita berfikir dengan bijak untuk menggunakannya ke arah baik atau buruk. Ni dia insert brand ni. Dia bodek. Apa? Tak, tapi kan tiba-tiba semua orang mula jawab dengan cara yang macam lebih deep. Duit adalah Tapi bagus lah. Alah, itu AI. Confirm lah. Dia macam Dah. buat ayat daripada duit. Kita boleh detect Wow. Amin. Okey, cuba Sarah baca satu tengok saya detect. Okey ke tak? Okey. Okey, duit adalah salah satu rezeki untuk manusia meneruskan hidup dan boleh mendustakan hidup seseorang. Dah ada dusta tu AI. Wah. Apa rasa awak dah biasa Dulu dah okey manusia dusta AI. Tapi mungkin betul. Kalau betul kita syarat dekat siapa yang cakap. Okay. Kau tak boleh shout lah. Duit adalah jambatan. Okey. Kita dah jumpa pemenang. Okey. Oh, dah ada Jawapan dia Okey, AI ke tak Korang detect AI ke tak tak. Duit adalah bukan segalanya, tapi dengan duit kita mampu beli segalanya. Even hari ni pun duit boleh beli kebahagiaan. Let's do it for duit. Okey, ni nampak manusia lah. Sebab tu dia menang. Ya. Dia logik dan kita semua boleh relate. Betul. Okey, Abang Farid nak digest dulu ayat tu. Okey lah. Okey, boleh. Kali ni kreatif. Ini kreatif. Ini kreatif. Tentang apa pegangan ke apa ke, kreativiti tu menang lah. Betul. So kita bagi Chan this week pemenang kita pilih daripada Rumah Real. Kita nak Rumah say Real. congratulations to Lily Boo 97. 97 adalah golongan paling tua Gen Z. Dia lahir tahun 1997. Dia pioneer lah. Pioneer Nombor Gen Z. satu lah. Dia punca Sulung. Gen Z sulung. Dia punca Gen Z semua. Gen Z sulung lah. Nah, kita tak tahu Tanta 97 tu tarikh tahun dia dapat degree. Oh, wow. Kita kan tahu. Wow, tak pernah lagi. Ya, tak ya juga. Betul juga. Orang buat username tahun bila aku dapat degree 97 abang masuk ITM. Apa? Okey, email ada tak 97? Ya, baru nak buat kau. Ya, aku zaman-zaman tu kan. Okey. Ada orang bitter, Fia. Fia, kenapa Fia? AI. Jawapan tadi. Susah Dia siap tulis tau. jugalah. AI. Confirm Gen Z. Confirm Gen Z. Sebelum kita end live kita Right, nak minta right. Abang Farin bagi satu nasihat. YB Bijak pun bagi satu nasihat. Pada golongan generasi hari ni yang dikatakan mereka ni macam strawberry lah, fragile lah, senang hancur lah, hauk lah. Tapi tu semua orang yang cakap, bukan Sarah yang cakap. Orang yang cakap. Wow. Yelah, tak ada lah. Memang dia yang cakap. Nampaklah pendam tu. Alamak, pendam tu. Okey, YB, boleh tu. Silakan. Okay. Saya tak ada masalah pun dengan Gen Z ni. Close up. Tapi ada satu benda saya cakap Solo sikit. shot. Tak, Gen Z ni apa Senang yang kita nak screen record. Betul lah. Takut tak nak terlibat. hidup kita kat dunia ni bukannya pangkat harta je. Dia lebih daripada tu. Okay. Bila lebih daripada tu, apa yang kita perlu ada adalah hormat. Okay. Kalau inilah nak diberi saya nak beri nasihat dekat Gen Z ni, hormat tu. Cuba kita, kalau kita kurang rasa hormat tu, kita cuba belajar hormat. Sebab tak ada ruginya. Memang tak ada rugi hormat. Lagi harmoni ada. Tak percaya? Esok cuba try hormat. Try hormat esok. Macam guru besar kat perimpunan, dia tengah maki budak-budak yang duduk kat bawah lantai. Dan jadilah generasi yang lebih bijak. Kan? Bila kita hormat, kita akan bijak. Kan? Bila kita dengar nasihat, bijak. Semua benda kita akan jadi lebih bijak. Tak nak ke bijak. Betul. Ingat bijak, ingat hormat. Oh, wow. Okay. Ingat hormat dengan bijak. Renew road tag dekat bijak. Okay. Sedang je guys sebenarnya. Okey. Apa ni? I think dia simple je. Tak ada yang dulu, tak ada yang sekarang. Kalau you all rasa you nak jadi lebih better daripada generasi yang sebelumnya,
jangan menidakkan ataupun menolak sebulat-bulatnya apa yang dah diturunkan daripada dulu. You have to upgrade, you have to lift up apa value-value yang ada daripada dulu. Kerana value yang ada dulu tu, kerana itulah kita ada sekarang. So bila ada nasihat, ada apa orang kata benda perkara kritikal yang bagus yang dikongsikan tu, take it, improvise, upgrade benda-benda tu dan menjadikan you all lebih baik. Dan kita kena ingat tidak ada adab, tak ada ilmu. So jadi itu yang kita kena sentiasa fikir, dan itu juga adab dan ilmu yang menjadikan kita generasi yang lebih baik. Ini bukan saya cakap untuk kita je, tapi untuk sekarang, untuk masa depan sebenarnya. So itu has to be carry forward. Improvise bagus, tapi benda yang bagus tu teruskan. Macam YB setuju? Betul, saya setuju. Ilmu, Campur adab, ildap. Ildap. So kena ada ildap. Ildap tu kena ada. B campur Jap. jadi bijak. Okay. Alright. Terima kasih kepada Abang Farid Ahmad, ya, dan juga Papai atau Abang Bijak atau YB Bijak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kita setuju hari ni kita bergaduh. Okey. Kita dah Agree to disagree pasal duit, relationship, Betul. education, pretty privilege. Tunjuk aku. Tak adalah. Saya okey je. Tak, sebab kau memang tak pernah rasa. Untuk Abang Farid lah. Abang Farid. Ini update. So kita jumpa lagi minggu depan dalam episod yang akan datang. We'll see you guys next week. Bye. Assalamualaikum. Alright. Assalamualaikum. Ada bijak, inilah masanya kau boleh renew. Kan ada bijak, siap boleh compare. Insurance lagi tu. Kan ada bijak, masa ni kau tak perlu goyang lagi dah. Sebab apa? Sebab boleh bayar secara angsuran. Bila dah bayar, dah tak perlu goyang. Amaran Road Tax kenderaan WXX 1, 2, 3, 4 milik Sofia telah tamat. Sekatan atas kenderaan akan dimulakan. Pihak berkuasa akan dihubungi dalam 3. Ada bijak, inilah masanya kau boleh renew. Kan ada bijak, siap boleh compare. Insurance lagi tu. Kan ada bijak, masa ni kau tak perlu goyang lagi dah. Sebab apa? Sebab boleh bayar secara angsuran. Bila dah bayar, dah tak perlu goyang. Amaran Road Tax tamat. Panggilan kepada pihak berkuasa. Ada bijak, inilah masanya kau boleh renew. Kan ada bijak, siap boleh compare. Insurance lagi tu. Kan ada bijak, masa ni kau tak perlu goyang lagi dah. Sebab apa? Sebab boleh bayar secara angsuran. Bila dah bayar, dah tak perlu goyang.